Sejahtera, apa khabar semua peminat-peminat sukan tanah air, khasnya peminat rancangan Cafe Sukan di Astro Arena saluran 801. Anda bersama dengan saya Akbar Sari dan juga tetamu-tamu jemputan, termasuk seorang blogger terhebat di Malaysia pada ketika ini. Apapun tahniah kita ucapkan kepada skuad Harimau Muda A bimbingan Ong Kim Swee kerana mereka berjaya menewaskan Pakistan 2-0 dalam perlawanan pertama kelayakan pra-Olimpik di Seram Shah Alam, dan kita doakan pada 9 Mac nanti pemain-pemain kita mampu untuk sekurang-kurangnya mengekalkan defisit 2 jaringan untuk layak ke peringkat yang seterusnya. Baiklah, itu cerita tentang bola sepak, dan minggu ini di Cafe Sukan kami nak berceritalah tentang sukan kegemaran saya dulu, tapi sekarang ni dah bersara, iaitu sukan lumba basikal. Kita nak bercerita tentang penganjuran Jelajah Satu Malaysia. Kalau dulunya kita panggil Jelajah Malaysia, tapi sekarang ini dikenali sebagai Jelajah Satu Malaysia. Tapi sebelum itu, jangan lupa kepada pelayar-pelayar Facebook Cafe Sukan untuk memberikan komen-komen anda yang akan dibacakan oleh Rizal Hashim. Sekarang ini kita dah pun ada 7,073 ahli di Facebook Cafe Sukan. Terima kasih kerana anda terus menyokong dan dapatkan maklumat-maklumat yang terkini tentunya di Facebook Cafe Sukan. Baiklah, untuk memperkatakan tentang Jelajah Satu Malaysia yang akan bermula pada minggu pertama bulan Mac nanti, kami telah pun menjemput individu-individu penting di sebalik penganjuran ini dan juga individu yang pernah mengharumkan nama Malaysia, sama-sama membantu untuk meningkatkan sukan lumba basikal negara kita. Baiklah, saya kenalkan hari ini tetamu kita berbaju putih bersih, nampak bersih dan nampak cergas. Tapi ada rakan kita seorang tu baju dia lain sikit. Tak apa, kita akan kenalkan sekejap lagi. Yang bahagia Datuk Naim Muhammad, Ketua Pegawai Operasi Jelajah Satu Malaysia. Ini dia, kalau kita nampak muka Datuk Naim ni, kita mesti nak tanya soalan pertama pasal Azizul. Tapi tak apa, kita nak simpan soalan tentang Azizul di penghujung segmen nanti. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Walaupun Datuk juga turut menjelajah ke sini-sini, tapi masih lagi ada masa dan ruang untuk kami di Cafe Sukan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sebelahnya siapa lagi? Ini orang lama dalam sukan lumba basikal ni. Siapa tak kenal, memang kenal. Balik kakak, memang kenal. Kita kenalkan Cik Maniam Manikam yang juga merupakan pengurusi Jelajah Satu Malaysia. Apa khabar Cik Maniam? Terima kasih. Kak Angah okey Angah okey. Kak Angah okey, mesti okey. Baiklah, terima kasih juga kerana sudi bersama kami. Dan di ujung sana, seorang blogger yang kini berjinak-jinak dengan sukan 4x4, Rizal Hashim. Apa khabar Rizal? Baik, Alhamdulillah. Hari ni baju Rizal tentang 4x4 Ni baju dulu lah. 1999. Lama tu? Dulu, masa cover dulu. Dulu lah. Okey, baik, tak apa. Lepas ni kita boleh sama lah di camping. Okey, kita nak bincangkan tentang perlombaan Jelajah Satu Malaysia edisi 2011. Bermula pada 1963. Merupakan perlombaan jelajah tertua negara ya. Jadi Datuk, kenapa untuk kali ini edisi 2011 ni ada di belakang, iaitu Satu Malaysia, Jelajah Satu Malaysia. Ini nampak seperti rebranding perlombaan jelajah ini. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan selaku yalah orang penting di sebalik penganjuran ini. Terima kasih saudara Akbar. Kita Jelajah Malaysia tetap Jelajah Malaysia. Okay. Hanya temanya kita telah tukar, iaitu pada tahun lepas Jelajah Malaysia 2010 bertemakan Jelajah Satu Malaysia, Jelajah Rakyat. Dan kita telah memikirkan, Persekutuan Kebangsaan Basikal Malaysia telah memikirkan selama 3 tahun ini kita akan cuba untuk menjelajah ke seluruh Malaysia. Okey. Pada tahun 2010 kita telah pergi daripada Kuala Selangor pergi ke Perak, ke utara, kita telah pergi ke Penang, Kedah, Perlis, dan kita telah pergi ke Langkawi. Dan pada tahun ini kita akan jelajah pula daripada Johor naik ke timur, kita pergi ke Pahang, kita akan balik ke Selangor, ke Negeri Sembilan. Okey. Dan insya-Allah kalau diizinkan Tuhan, pada tahun 2012 kita akan pergi ke Sabah dan Sarawak. Jadi dalam masa fasa 3 tahun ini kita harapkan kita akan dapat membawa jelajah Malaysia ke seluruh negara, menemui akar umbi dan juga peminat sukan berbasikal, supaya tidak ada kampung-kampung ataupun pekan-pekan kecil yang tidak dapat melihat perlombaan secara jelajah. Betul. Yang kita anjurkan. Okey, baik, terima kasih Datuk. Jadi Cik Maniam, minta maaf lah Cik Maniam, kita ni kurang sihat sikit Tapi walaupun kurang sihat, tetap tampil di Cafe Sukan. Syabas kita ucapkan kepada Cik Maniam. Baik,
Tahun 2010 kalau kita tengok ada 20 pasukan ya, dibagikan kepada untuk tim kontinental ada 5 pasukan kebangsaan, 3 klub ada 4, pasukan daripada Malaysia sini ada 8, menjadikan 20 pasukan. Tapi tahun ni kalau kita tengok senarai 30 pasukan. Itu satu pertambahan yang cukup besar. Yalah. Jadi bagaimana Cik Mania melihat kesudian lebih banyak pasukan-pasukan ingin mengambil bahagian? Mungkin ada yang istimewanya untuk edisi 2011. Kita tahun ni memanglah bandingkan tahun sudah kita 20 tim tapi yang ambil bahagian 19 tim. Waktu tahun ni bandingkan tahun sudah dan tahun ni kita 30 tim yang ambil bahagian. 30 tim adalah Malaysia adalah 12 tim yang local team, juga 2 tim yang professional team, juga kita jemput negara-negara luar lebih kurang 16 tim. Okey. Semua campur 30 tim. 30 tim. Tapi bandingkan tahun sudah dan tahun ni lagi lebih meriah penyertaan dan atlet pun ramai, juga pegawai-pegawai pun ramai. Tahun sudah kita lebih kurang 450 orang. Tahun ni lebih kurang 670 orang. Mana tu kali ini semua beritu ramai dan beritu penganjuran dan teknikal dan sebagainya, semua yang tambah. Sebab atlet tahun ni 180 orang yang amat besar lah. Okey. Tapi oleh manapun MMCF, pegawai-pegawai MMCF dan komisa-komisa telah pun kita latih dan kita dapat satu professionalism dalam technical. Okey. Sehingga tidak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, baik, sambutan yang cukup menggalakkan. Tahniah itu ucapkan kepada penganjur. Tapi Rizal sudah mengikutinya mungkin selepas tahun 80 lah. Kalau sebut 63 Rizal pun tak lahir lagi. Okey Rizal, apa impact dia kepada sukan jelajah dan sukan lumba basikal di Malaysia, khususnya dalam perlumbaan jelajah? Bermula daripada tahun 1963 sampai sekarang, kita menganjurkan jelajah Malaysia. Memang hebat. Tiap-tiap tahun memang sambutannya cukup menggalakkan. Tapi kalau dibandingkan dengan prestasi pasukan jelajah Malaysia, kita buatlah perbandingan yang terbaru, contoh di Letua di Langkawi, di kejohanan ACC di Korat, Thailand. Bagaimana anda melihat impaknya penganjuran jelajah Malaysia ni dengan pencapaian kita sendiri dalam sukan lumba basikal perlumbaan jelajah sebegini? Itu biasa selalu menjadi isu. Orang selalu cakap kita selalu menganjurkan kejohanan antarabangsa, tapi pelumba kita biasanya gagal untuk memenuhi harapan. Lepas tu saya nak tanya, Cik Maniam kita ni, betul ke laluan dicipta untuk memudahkan wakil Malaysia muncul juara ni? Kita bukan nak fikir aku tu, tapi kita laluan landai kebanyakannya macam mana? Kita buat yang laluan-laluan ni untuk semua orang lah, semua atlet. Tapi kita minta lebih peluang kepada atlet-atlet kita. Sebab atlet-atlet kita semua negara kita, sehingga jalan-jalan itu dia orang boleh dah familiar, boleh familiar dan boleh training tiap-tiap hari. Ini satu favorite kita lah. Bukan kelebihan kita lah, kita boleh bukan training kita tiap hari. milih untuk atlet kita. Betul, tapi kita ada pengalaman. Nak tanya Datuk Anwar Manan tidak digugurkan kalau ikut laporan media? Tak ada. Oh tidak, kita Tidak, tak pernah ada buat keputusan nak gugurkan Anwar. Dia akan tetap mewakili negara apabila diperlukan dan tempatnya sedia ada. Dia merupakan jago pecut negara, kita tidak boleh nafikan itu. Dan laluan landai seperti Jelajah Malaysia 2011 ini merupakan gelanggang yang paling hebat untuk beliau. Baik, terima kasih. Itulah sebabnya kita ada blogger kat sini tu. Kerana blogger yang akan bertanyakan soalan-soalan yang luar jangkaan. Okey, baik, tak apa. Kita bagi peluang kepada Rizal Hashim. Seronok dia. Okey, baik, tak apa. Kita nak ke segmen apa kata anda. Mungkin Rizal nak meninjau blognya tentang tulisan mengenai perlumbaan jelajah. Kita ke segmen apa kata anda. Jadi kali ini Rizal, apa cerita di blog anda yang ada gambar meriam kecil dan juga logo kuda? Saya buat pautan pada laporan Arnas Khairul, wartawan New Straits Times, mengenai bahayanya
velodrome rakyat di Ipoh. Oh, okey. Jadi apabila insiden yang berlaku yang Ataupun maklumat tentang perlumbaan jelajah Malaysia bagi tahun 2010, pemenang untuk jersey kuning adalah David McCann daripada pasukan Giant Asia Racing Team, dan pasukan Le Tour Cycling Team adalah merupakan pasukan terbaik bagi musim 2010. Jadi untuk tahun 2011 ni, siapakah yang akan ditabah selaku juara? Kerana dengar kabarnya juara tahun lalu David McCann akan turut hadir untuk mempertahankan kejuaraan. Baiklah, kita nak bercerita tentang laluan kali ini, Datuk. Ada 6 peringkat. Perlumbaan akan bermula dari Kota Iskandar dan berakhir di Nilai. Dinilai meliputi jarak keseluruhan 1011 kilometer. Okey, laluan ni bagaimana? Apakah laluan ini dahulu mungkin pernah digunakan untuk edisi-edisi lepas, dan bagaimana, kenapa laluan ini dipilih? Tadi Rizal kata untuk memberikan kelebihan kepada perlumbaan. Mungkin Datuk boleh ceritakan. Ya, sebenarnya laluan ini akan memberikan kelebihan kepada pemecut sprinters. It is a sprinters course. Jadi kita siapa juga pemecut handalan yang mempunyai pasukan, yang mempunyai strategi yang mantap untuk membawa pelumbanya ke depan, maka ia akan menjadi gelanggang bagi mereka untuk meraih kemenangan. Dan kita juga mempunyai Pro Asia Cycling Team, Terengganu Cycling Team yang dianggotai oleh Anwar Manan dan Harif Saleh, dan mereka ini di dalam Le Tour de Langkawi telah membuktikan boleh bekerja sebagai satu pasukan untuk membawa Anwar Manan ke depan untuk memenangi semua pecutan-pecutan yang disediakan. So kita tak nampak bahawa walaupun ada tim-tim nama besar seperti Cali Benefits daripada Amerika, dan juga Maman daripada France, dan juga ada satu pasukan daripada Tableware daripada Germany. Walaupun mereka mempunyai nama-nama besar, walaupun ada jago-jago, bekas jago-jago Le Tour de France, tapi dah tua-tua sekarang lah. Ex Le Tour de France stage winners dan sebagainya. Dan kita ada Michael Creed yang akan pernah berlumba bersama-sama dengan jago 7 kali Le Tour de France, Lance Armstrong. Dia pun akan datang. Jadi tapi mereka ni ex international, ex winners. Tapi ia akan memberikan peluang yang baik sekali kepada pelumba-pelumba anak-anak tempatan kita, anak-anak Malaysia kita yang mengambil bahagian. Saya main 62 orang. 62 orang pelumba Malaysia yang akan bersaing, akan menimba ilmu, menimba pengalaman. Ya, ini peluang keemasan mereka untuk sama-sama menguji bakat mereka dengan pelumba-pelumba terkenal daripada benua Asia dan juga daripada luar. Okey, baik. Tetapi yang menariknya juga fakta mengenai perlumbaan bagi musim 2011 ni begitu banyak sekali pertambahan. Selain daripada pertambahan jarak laluan, pertambahan bilangan pasukan, bilangan pelumba,